Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faika Hanun binti Muhammad Ibrahim, memegang nombor matrik I193042000. InsyaAllah hari ini saya akan mereview satu filem yang bertajuk Sicin 1, yang mana kisah ini bermula apabila seorang wanita yang bernama Oznur yang jatuh cinta kepada sepupunya sendiri, iaitu Kudret. Oznur ni, beliau dah lama menyimpan perasaan terhadap Kudret, namun Kudret tidak perasan langsung tentang perasaan Oznur terhadapnya. Kemudian Kudret ni, apabila Kudret ni dia berkahwin dengan wanita lain yang bernama Nisa, Oznur ni dia tak putus asa. Dia tak putus asa untuk menggoda Kudret, dan akhirnya Oznur ni berjaya menggoda Kudret sehingga beliau termengandung. Kemudian pada kemuncak cerita ini, apabila Kudret ni menyesal untuk curangi Nisa, curang isterinya, dan mengambil keputusan untuk memutuskan hubungannya bersama Oznur. Namun Oznur ni dia memberontak, dia memberontak dan mereka ni bergaduh sampailah Oznur ni keguguran. Dan itulah penyebab Oznur bertambah sakit hati. Kemudian Oznur ni nekat nakkan sihir Nisa dan untuk dapatkan kembali Kudret. Namun akhirnya Oznur ini tersilap. Dia tersilap, patutnya dia menyihir Nisa, tapi dia menyihir anak saudaranya yang bernama Sida. Okey, insyaAllah sinopsis ini akan disambungkan oleh rakan. Saya Nurul Najwa binti Rashidi, nombor matrik I193042007, akan menyambung sinopsis ini. Akibat dendam, Oznur berjumpa seorang ahli sihir dan ingin membalas dendam dan sumpahnya kepada Nisa, dan semua darah dagingnya akan mati dalam masa 5 hari. Sebenarnya kat sini Oznur telah tersilap mengambil semua benda peribadi yang dia dapatkan, kononnya nak sihirkan Nisa, tetapi benda peribadi itu bukan milik Nisa, tetapi milik anak saudara dia yang buta, iaitu Ceda. So kat sini sihir yang nak matikan Nisa dan orang-orang yang berkait dengan Nisa berbalik juga kepada Oznur. Maknanya kat sini sihir itu akan membunuh semua orang yang ada pertalian darah dengan Ceda. Dengan sikap terdesak Oznur ni, dendamnya memakan dirinya sendiri. Nama saya Nur Atirah binti Zulkafli, nombor matrik I1930429. Okey, pada hari ini saya akan memberikan sedikit tentang unsur-unsur khurafat yang terdapat di dalam filem Sicin yang pertama. Unsur khurafat yang pertama adalah menggunakan ritual sihir yang melibatkan jin, yang mana memang banyak diamalkan oleh sesetengah masyarakat di negara Turki. Yang kedua adalah menggunakan hikmat bomoh, tetapi bomoh tersebut menggunakan ayat Al-Quran dan menyelitkan mantera-mantera bagi mengelirukan orang ramai. Yang ketiga adalah menyeru iblis bagi meminta pertolongan. Nama saya Nur Anisha binti Muhammad Yazid, nombor matrik I193042068. Okey, seterusnya saya akan menyambung penyelesaian bagi khurafat dari segi pendidikan. Okey, seperti yang kita sedia maklum bahawa khurafat ini adalah satu perkara yang sangat bercanggah dengan Islam, kerana dia tidak mempercayai Allah dan beramal dengan perkara yang selain daripada memohon pertolongan kepada Allah. Okey, antara perkara pertama yang kita harus lakukan adalah dengan menerangkan dan menjelaskan tentang bahayanya khurafat ini kepada diri, agama dan bangsa. Okey, seterusnya kita juga harus menerangkan tentang
penyelesaian yang sepatutnya kita lakukan selain daripada beramal dengan khurafat. Okey, yang seterusnya, kita juga boleh melakukan penyebaran tentang bahayanya khurafat ini dalam media massa, seperti contoh di dalam Facebook, Instagram dan sebagainya, untuk memberi kesedaran kepada manusia tentang bahayanya khurafat ini dan beramal dengan ajaran yang sebenar. Okey, seterusnya kita juga boleh mewujudkan satu unit kaunseling untuk kita membantu orang-orang yang pernah beramal dengan khurafat ini untuk kembali ke jalan yang benar dan untuk membantu mereka bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah. Okey, seterusnya kita juga boleh mewujudkan satu tempat pembentukan akidah untuk kita membantu mereka daripada awal hingga akhir untuk mereka kembali ke jalan yang benar. Okey. Akhir sekali, kita juga perlu untuk mengawal segala pengaruh dari luar dan harus untuk menerangkan kepada mereka-mereka di luar untuk meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah dalam apa-apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita. Okey, sekian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Nur Syafina Speta Osman, pemegang kad matrik bernama I19304242. Akhir sekali kita lihat apakah tindakan undang-undang yang boleh diambil oleh pihak berkuasa ke atas kegiatan amalan khurafat ini. Malaysia sebenarnya telah memberi perhatian yang khusus dalam isu-isu khurafat. Muzakarah Jawatan Kuasa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ulama Islam Malaysia kali yang ke-33 yang bersidang pada 11 Oktober 1993 dalam memutuskan bahawa pihak yang berkaitan hendaklah menyediakan kedudukan undang-undang bagi menghukum pengamal-pengamal yang sabit melakukan sihir dan mengamalkan khurafat. Hal ini membuktikan bahawa usaha memanceras dan menangani isu penggunaan ilmu-ilmu sihir ini adalah perlu dipantau serius oleh pihak berkuasa. Di kesempatan ini, saya akan menerangkan beberapa definisi khurafat. Menurut Al-Mu'jam Al-Wasi, juzuk 1, halaman 237. Khurafat ditarifkan sebagai cerita-cerita yang mempersonalkan yang dicampur adukkan dengan perkara-perkara yang dusta. Manakala menurut Kamus Idris Al-Mahbawi halaman 169 pula, khurafat ni ialah cerita karut marut. Dari beberapa definisi yang diutarakan, dapatlah kita simpulkan mengenai takrif khurafat ini ialah kesemua cerita sama ada rekaan ataupun hayalan, ajaran-ajaran pantang-pantang larang ini ada istiadat, ramalan, pemujaan ataupun kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Terdapat akta dan kesalahan-kesalahan jenayah yang melibatkan aktiviti khurafat ini, iaitu salah satunya ialah pemujaan salah ataupun pengamal khurafat, di mana Seksyen 3 Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 menyebut mana-mana orang yang memuja alam semula jadi atau melakukan apa-apa perbuatan yang menunjukkan pemujaan atau rasa hormat kepada mana-mana orang, binatang, tempat mahupun benda dengan apa-apa cara yang menyalahi hukum syarak adalah melakukan sesuatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu boleh disabitkan denda tidak melebihi RM5,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun atau disebab tidak melebihi 6 sebatan atau dihukum dengan mana-mana kombinasi hukuman itu. Mahkamah boleh memerintahkan supaya
apa-apa peranti, barang ataupun benda yang digunakan dalam melakukan atau yang ada kaitan dengan kesalahan yang disebut seperti yang saya sebut sebentar tadi, akan dilucutkan hak dan akan dimusnahkan oleh pihak yang berkuasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.